أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت المسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita mulakan perjumpaan kita, kuliah kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semua hati yang berbahagia, Tuan Nazir, Tuan Najib Fauzi, Timbalan Nazir, Tuan-Tuan Imam, barisan ahli Tuan Kuasa Masjid, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan Perempuan, tetamu Allah yang saya muliakan. Mudah-mudahan Allah campakkan, Allah kurniakan rahmat kepada kita di rumah Allah yang mulia ini, insya-Allah. Kini dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran ke Allah Ta'ala kerana telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjamaah dan duduk di rumah Allah di masjid yang mulia ini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengingati Allah ataupun mentaati perintah Allah, di samping kita mendapat sedikit ilmu ataupun natijah daripada apa yang saya sampaikan ataupun guru-guru yang lain menyampaikannya pada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Kadang-kadang perkataan syukur Alhamdulillah ni kerana kita dah selalu sebut, tapi di sisi Allah nilainya amat tinggi, sangat berbeza dengan seseorang yang beri satu benda yang kita tak ada, dia bagi kita seronok, terima kasih, bersyukur. Tetapi apa yang tuan-tuan dapat pada malam ini dan seterusnya, itu lebih bernilai syukur kita kepada Allah Ta'ala daripada yang lain. Kerana bukan semua orang dapat duduk dalam majlis yang seperti tuan-tuan duduk. Tidak semua orang dapat duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya. Kalau kita nak tengok perumahan satu-satu tempat berapa banyak? Kalau taman-taman tu beribu, kalau tempat Taman Seri Putera tu 1000 lebih. Tapi di kalangan orang yang bersyukur sungguh-sungguh kerana Islam dan iman dan Allah beri hidayah pada diri kita, maka kita dapat bersama-sama untuk menghayati ataupun mengikuti kuliah-kuliah yang diadakan saban malam di masjid-masjid dan di surau. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat yang kita tak boleh beli. Walaupun kita banyak duit, nikmat kesihatan kalau Allah tak kurniakan, tak boleh tuan-tuan. Satu benda je kita sakit, kadang berbulan-bulan kita tak dapat datang masjid, kita tak dapat menunaikan ibadah dengan sempurna kerana Allah beri sedikit cabaran, dugaan ataupun musibah untuk meninggikan taraf kita, makam kita sebagai orang mukmin. Contoh saya sendiri, Tuan Haji Hashim, Alhamdulillah tahniah dah sihat, Allahu Akbar. Dan sahabat-sahabat saya yang lain lah yang kurang sihat, tapi sampai hari ini kita masih sihat. Ada sahabat saya yang
pergi haji dengan saya. Siapa tadi salam dengan saya? Mana dia? Pergi haji dengan saya. Saya ingat tak silap tahun 90-an. Sampai sekarang masih sihat. Alhamdulillah. Jadi kita nak kata pertama sekali dengan kesihatan kurniaan Allah berbanding dengan sahabat-sahabat kita saudara. Bila celik mata, tuan-tuan kenang apa? Sekarang ni lah. Kenangkan di Gaza sana. Kita tidur lena, alhamdulillah malam tadi. Ada mimpi yang cantik. Tak mimpi pun boleh penengkur yang cantik. Ngorok ya. Alhamdulillah. Itu artinya nikmat tidur. Macam mana orang sahabat-sahabat kita, saudara Islam kita di Palestin. Allah, saban hari, saban jam, saban saat. Meletup sana, meletup sini, bom sana, bom sini. Itulah sebab tajuk kita pun pada hari ini ialah jihad. Apa jihad kita? Apa jihad tuan-tuan perempuan? Tak mampu selain daripada doa kita. Celik mata, kita ingat, ya Allah, Engkau berilah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka, ya Allah. Tetapkan iman mereka, ya Allah. Berilah kemenangan kepada mereka, ya Allah. Kerana dia ditindas sudah puluh tahun yang tidak ada noktahnya. Terus masjid mengedarkan sedikit apa ni, tabung Palestin. Bagilah. Kita mampu bagi banyak, ikhlas bagi banyak. Ikhlas bagi sikit. Paling tidak doa, angkat tangan. Imam doa, kita angkat tangan. Ustaz, saya orang Iso, macam Arab. Tak kami orang Jawa. Ya Gusti Allah, tolong ya Allah mereka, ya Allah. Aku orang mampu apa-apa. Aku orang sugih. Tapi sugih kita Allah bagi pada mulut. Allah beri kekayaan kita pada lidah, boleh berdoa. Allah beri kekuatan kita, kekayaan kita pada hati. Allah beri kekayaan kita pada kesihatan. Kita tengok, kalau kita miskin dengan kesihatan, macam mana? Mana tempat kita? Hospital. Ya? Jadi kekayaan yang Allah beri kepada kita sangat-sangat perlu kita syukuri, dan insya-Allah Allah lanjutkan kenikmatan itu, kesihatan itu dan rahmat kepada kita yang kita ni aman damai. Nak pergi masjid jalan kaki boleh, naik basikal boleh, naik kereta boleh, naik motor boleh, naik lori pun boleh. Start kereta tak boleh, bawa lori lah. Tak ada masalah. Ya tak? Itu maksudnya nikmat yang Allah beri tidak terkira-kira. Tak terhingga. Apakah tidak sewajarnya kita ni sebagai hamba, terutamanya orang yang di luar sana, bersyukur di atas nikmat yang Allah beri. Okey, kita tengok ayat Quran. Tuan-tuan dah tak ada kertas ya? Tak ada buku. Apa? Saya baca. Tuan-tuan dengar je. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab Al-Quran yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sadaqallahu azim. Surah Al-Baqarah ayat 216. Maksudnya, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berperang. Wajib tuan-tuan, bukan sunat, bukan harus. Macam mana? Perang macam mana? Sedang perang itu kurang disukai oleh kamu. Siapa yang berani berperang? Maka kerang boleh lah. Kalau perang, sorry. Tapi atas keimanan kita, tuan-tuan boleh berperang. Pertama, perang hawa nafsu.
Ni, tuan-tuan duduk ni ingat senang. Tak panas punggung. Kalau tak betul-betul berperang dengan nafsu. Enak? Malam ni pasal malam kat mana? Pasal minggu? Mati baru? Sanggup pergi. Mula-mula malas pergi. Bila orang rumah kata, jomlah. Pergi juga, kalah kita. Beli pecal aja kau Cik John. Tapi kalau kita kuat iman kita, nafsu kita boleh lawan, maka kita menang. Dapat datang ke masjid. Nak pergi petang tadi, sebelum maghrib kita balik. Macam di Bukit Kucing dululah, sekarang Allah alam. Pukul 6.30 ke 6 dah tutup pasar petang. Artinya maghrib semua orang pergi masjid ataupun dah balik. Prihatin, ahli majlis dia beri peraturan 6.30 selewat-lewatnya dah balik dah. Tak ada jualan lagi. Tapi start awal sikit. Kedua lebih dah start. Tu. Jadi orang yang memerintah, yang beri cadangan untuk tutup pasar malam sampai 6.30, dia dapat pahala. Orang pergi masjid, orang dapat berjemaah, orang dapat sembahyang sama ada di rumah dengan isteri anak. Berapa besar pahala orang yang menyuruh buat baik. Kadang tak perasan. Kadang-kadang kita peraturan je. Saya ikut peraturan. Tak, sebenarnya hakikat. Sampai ditakdirkan kita meninggal, arahan itu sangat baik untuk ahli qaryah kita, ahli jemaah kita. Terus pahala yang berpanjangan. Begitu jugalah benda apa saja yang tuan-tuan suruh kawan kita buat baik, isteri kita buat baik, anak buat baik, jiran buat baik, dia terus. Walaupun kita meninggal, alhamdulillah, insya-Allah dengan keikhlasan terus dapat ganjaran. Jadi Allah kata apa? Wajib berperang. Dan mungkin suatu yang kamu benci itu adalah lebih baik bagi kamu. Kadang-kadang ada satu perkara yang kita tak suka, tapi Allah perintah, rupanya benda itu baik. Dan sesuatu yang kamu sukai pula ada bencananya bagi kamu. Allah tahu, sedang kamu tiada tahu. Memang. Dah mungkin saya sebut dulu satu ketika. CEO satu syarikat, dia ada program di luar negara. Dia dah cakap driver, besok kita akan bergerak ke airport, kapal terbang pukul apa akan bergerak. Kebetulan apa dia? Pagi tu siap naik, ambil bag bos, naik. Sampai di pertengahan jalan, keretanya pamcit. Pamcit siapa boleh tahu? Kalau cek minyak hitam ke, bateri boleh cek kat rumah. Pamcit siapa nak beritahu? Dia pun marah dengan driver dia. Macam-macam dia. Padahal tayar baru. Ya. Dia marah. Ditakdirkan lewat sampai airport, kapal terbang dah. Dia marah lah. Kena delay lah sampai petang. Nak jadi cerita, ditakdirkan kapal terbang tu ada masalah. Macam kita juga, menteri-menteri kita, tuan-tuan ingat tak? Yang naik kapal terbang, patut dia naik, kebetulan tak naik, tiba-tiba terhempas. Betul? Bukan negara lain tak? Negeri kita sendiri. Jadi tengok, qada la qadar Allah Ta'ala. Allah yang kita merancang, Allah yang mampu menentukannya. Rosak, jatuh. Bila dia jatuh, dapat berita, baru terima kasih kepada driver, minta maaf, saya silap. Begitulah kita dengan isteri, dengan anak. Mungkin kita tak suka anak kita buat macam ni, tapi itu yang terbaik untuk kita. Kalau tuan-tuan suka tengok TikTok, WhatsApp dan sebagainya, kat Malaysia saya tak dengar lagi. Kat Indon
Dia rekaskan cerita, ada anak yang bos lah, big boss. Tapi anak dia ni yang seorang ni tak jadi. Belajar tak berapa pandai. Ya. CD. Bukan CD tu. Ya. Markahnya CD. Dengan berbanding dengan adik-beradik lain, kawan yang lain. Direngkaskan cerita, ya. Dia ni ujungnya lah markahnya. Bila ada function hari kecemerlangan, dijemputlah semua mak bapak. Yang anak dia ni tadi markah rendah, tak dapat anugerah apa-apa, tapi ada persembahan. Yang lain menarilah, menyanyilah, choir lah, apa lagi, JK Barat, JK Timur, semua ada. Yang dia ni tak buat satu persembahan yang kamu boleh buat. Tapi dia ni rupanya Allah bagi otak yang cerdik. Apa aku nak buat? Aku tak boleh buat apa-apa. Ayah selalu marah, cikgu selalu perli, mak pun sama juga ikut marah. Tapi dia rajin berjemaah di masjid, duduk dalam majlis kuliah. Budak je. Budak sekarang tu tuan, walaupun darjah 6, dia boleh hafal surah Al-Mulk. Tak percaya tanya cucu. Walaupun tak habis, kadang-kadang dia boleh habis separuh. Jadi dia rupanya ustaz kata, hendaklah kamu menghafal Al-Quran, walaupun tak banyak, kerana itu adalah satu anugerah Allah kepada kamu, dan kamu akan mendapat anugerah pada ibu dan ayah di akhirat kelak. Dia pegang itu satu, dia pun amal. Baca Quran, hafal. Sampai dia nak buat persembahan, bapa dia malu datang. Tapi oleh kerana dia ada persembahan, anak dia datang jugalah untuk meraihkan. Pasal dia PIBG, AJK PIBG datang. Dia datang tu, orang dah boleh persembahan dah. Dia ni pasal persembahan yang agak-agak budak lemah, bagi akhir sekali. Sampai naik pentas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai habis 30 ayat. Baca secara tadbir. Menangis bapak dia. Cikgu tanya, kenapa orang lain buat yang lain, awak lain daripada yang lain? Dia kata, saya pernah dengar ceramah ustaz, barang siapa mengamal surah Al-Mulk, baginya ada anugerah dari Allah Ta'ala, dan ibu ayahnya pun akan dapat anugerah. Saya tak mampu bagi ayah anugerah di dunia. Nak gantikan ayah pegang syarikat tak boleh, buat kerja itu tak boleh, tapi saya nak ayah saya di akhirat dapat anugerah. Bau ayah dia menangis, peluk, kemudian bawa balik. Tengok, betul. Kita sendiri tuan-tuan, perempuan, kita tengok anak kita nak semayang aja macam mana, hati kita lapang. Alhamdulillah, syukur. Sekali-sekali kita minta dia jadi imam, kita dengar dia baca doa, dia boleh baca doa, Allah, sejuk hati. Sekurang-kurangnya Allah maghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian dibaca banyak sikit. Syukur Allah, rupanya ada anak aku yang boleh baca doa untuk aku, untuk mak, untuk ayah. Itu yang kita harap, yang ustaz-ustaz selalu sebut. Kita pesan kepada kita sebelum kita meninggal, cara WhatsApp ke, cara lisan ke, cara apa-apa, bertulis ke, 3 perkara. Termasuk saya lah, tulis. Pertama, dia uruskan jenazah kita. Daripada mula mandi, kapan, bukan dia nak buat macam Bilal. Kurang-kurangnya dia serta. Tolong gosok. Tempat-tempat yang sulit, anak kita yang gosok, bukan orang lain. Gosok, katakan. Boleh kapan dia tolong. Tuan Bilal tolong tunjuk kanan dulu ke kiri dulu, ikat mana ikat ini. Dan last sekali, dia juga yang menjadi imam. Paling tidak dia belakang imam, menyembayangkan
jenazah kita ataupun mak dia. Minta dia tuan-tuan. Berapa orang anak kita? Seorang cari. Yang perempuan lah. Perempuan doa je lah. Ustaz, anak saya tak boleh baca doa. Tak ada masalah. Juga baru ni anak saudara dia jadi imam. Dia baca doa cakap Melayu. Tak ada masalah. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku ya Allah. Dia adalah ibu yang baik, yang bertanggungjawab, telah mendidik kami semua dengan baik, dengan kerja dan ilmu yang baik. Ya Allah, terimalah segala ibadah. Ya Allah, ampunilah segala kelalaian dan kita cakap Melayu. Last sekali Rabbana. Last sekali cakap, ya Allah, jadikan kuburnya sebagai lubang-lubang dari syurga, dan jangan kau jadikan daripada lubang-lubang neraka. Wassallallahu ala. Itu pun cukup. Alhamdulillah. Jangan cuma tengok aja. Ada yang keluarga anak ni, keluarga jauh-jauh tak, anak sendiri laki-laki duduk kat pintu tengok, tak nak menyembayang bersama, dan tak nak jadi imam menyembayangkan sama. Tak nak. Pasal apa? Tak ada ilmu. Apatah lagi nak baca Quran, pasang kaset. Sama dengan anak kita baca sendiri. Tak sama. Walaupun dibaca Yasin ke, surah Al-Mulk ke, Dukhan ke, Al-Insan ke, Al-Mulk ke, bertukar-tukar. Yang sini penat, mengantuk, tukar seorang, tukar. Untung tuan-tuan, itu yang untung. Pertama. Kedua, infakkan. Sama ada masa hidup dia nak infak pun, niatkan kita, mak dia, ataupun apatah lagi telah kita meninggal dunia, infakkan. Walaupun sedikit, tiap minggu RM10 ke, masuk masjid ke anak yatim, infak. Ataupun satu hari tiap subuh RM1, niatkan untuk diri dia dan untuk mak, ayah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga minta supaya amal jariah yang dia buat, yang kita dapat buat, diteruskan. Selagi dia mampu, dia sihat, ada kemampuan, ada sedikit rezeki yang Allah bagi. 3 perkara kita minta, insya-Allah. Itu yang membantu kita di akhirat kelak. Itu yang saya kata tadi. Bukannya mesti yang apa kita suka, anak pandai menari, bapa seronok, tepuk tangan kat bawah, pakai skirt, menari, berjoget, Quran tak tahu, main piano. Sekarang dijemput anak sekolah, binti sekolah mengiri piano lagu, teng. Buka Quran tak boleh. Rugi tuan-tuan, serugi-ruginya. Orang yang ada anak yang demikian, serugi-ruginya. Bimbinglah. Meja tuan-tuan ada bimbingan Al-Quran. Macam malam-malam, apa Isyak, 3 minit je tuan-tuan. Tuan baca surah Al-Mulk, imam kita dah mahir, tuan-tuan pun dah mahir, hanya 3 minit. Daripada mula itu awal bismillah sampai akhir, 3 minit. Itu baca tajwid. Berkadar lagi cepat, laju sikit, tapi eloklah tajwid. Tajwidnya terjaga. Untung tuan, untung. Nikmat ya Allah bagi kepada kita di dunia ni dengan sebab Al-Quran, dengan sebab anak kita mau ikut kita sembahyang, beramal dan sebagainya. Kerana ada satu tempat, ada orang yang memang jemaah yang tidak pandai baca Al-Quran, baru belajar Iqra. Tak apa, belajar Iqra. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Betul. Yang saya pernah cakap di depan pejabat saya tu, ada laluan jemaah haji baca Iqra 3 di Mekah, menyambung ayat-ayat. Dia baca contoh,
وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kemudian bawahnya baca lagi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca bawah lagi Qul ya ayyuhal kafir. Baru ada semangat di Mekah, baru nak baca Al-Quran Iqra 3. Mudah-mudahan didoakan balik Malaysia dia terus istiqamah. Okey, ini yang buta huruf langsung tanah itu lagi. Jadi 3 perkara tadi kita ingatkan keluarga kita supaya anak-anak kita 5-6 orang ke, ada 10 orang ke, untung. Itulah harapan kita. Kita doakan supaya mereka melakukan apa yang kita harapkan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Bermaksud perangilah mereka itu. Mereka siapa? Sehingga fitnah itu terangkat dan menjadilah agama itu hanya untuk Allah Tuhan. Jadi dengan sebab perang tadi, terutama sekali perang dengan nafsu kita, perang dengan harta benda kita, perang dengan masa kita, perang dengan doa kita, dan perang dengan senjata yang mampu ke atas kita. Contoh, negara-negara Islam mula nak bersatu, tapi terlambat dah 1,000 mati dah. Allah, syahid dah 8,000 dia. Allah, tuan-tuan bayangkan 8,000 nak mengapalkan, nak kebumikan, nak menyembayangkan. Kita dulu 2 tahun lepas COVID pun tengok tak senang duduk, tak ada rehat. Jururawat, doktor, orang gali kubur, pembawa van, bukan van suka-suka van apa-apa boleh, van jenazah khas, yang memandikan khas, mengapalkan khas, yang kebumikan khas. Hatta kita isteri anak pun tak boleh datang tengok. Baru COVID Malaysia itu berapa puluh? 30,000. Dia lebih kurang ya. Ini 8,000 mati macam tu je. Dengan darah, dengan patah tangan, patah kaki, putus tangan, putus kaki, putus kepala. La haula wala quwwata illa. Itu yang kita doa tuan. Lepas sembahyang angkat tanganlah. Walaupun ringkas, ya Allah, berilah kekuatan, berilah kesabaran kepada mereka, Allah. Kami tak mampu. Kita di Malaysia, kita hanya sanggup bersyukur kerana dia keamanan yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh makan, boleh tidur dengan tenang, boleh datang sembahyang, boleh kenduri kahwin. Masih kenduri kahwin masih boleh diadakan berbanding dengan mereka. Nak sembahyang tak boleh, tengah sembahyang kena bom, kena tembak, kena kejau, kena sepak, kena ketuk. Allah. Cuba tanya bapa-bapa kita, atuk kita Muslim komunis, polis-polis yang pernah cedera, dia kata aku mati hidup semula. Pasal dah memang berlakon mati. Kalau tidak memang kena benes. Ujung selapang tu berapa ramai? Ada arwah abang sepupu saya, tinggal letak dekat dada. Perempuan mati lah, keras. Nasib baik tak lama. Kalau lama mati juga. Tahan nafas. Ya tak? Itu baru berapa? 15 hari komunis. Berapa hari 15 hari? Ini dah 3 minggu. Dah hampir sebulan. Allah Akbar. Itulah ya tuan, kita doa. Jadi Allah dah sebut, kita kena berperang sekurang-kurangnya, berdoa. Kita jangan jadi orang yang tidak ambil kisah dengan saudara kita yang dijaya.
Kurang-kurangnya kita seperti burung dalam surah Al-Fil. Bila Nabi bila Nabi Allah Ibrahim nak dibakar, apa peranan burung? Dia paruh dia, letak ke bawah, campak. Banyak mana burung kelicap tu. Tapi itu peranan dia nak membantu Nabi Allah Ibrahim. Ditanya oleh malaikat, apa yang kamu boleh buat ni? Kurang-kurangnya ada peranan aku kepada Nabi Allah Ibrahim. Peranan kita pada Nabi Allah Muhammad SAW apa? Mujur tuan-tuan, dia datang. Peranan tu. Yang tak datang, cakap Islam, cakap beriman, tapi nothing. Setakat mengucap, setakat sembahyang Jumaat, itu pun sekali-sekala, mengelakkan daripada 3 kali. Ada orang macam tu kan. Ustaz kata kalau 3 kali berturut-turut jadi orang yang munafik. Di pintu neraka ditulis nama orang yang munafik. Dia pun selang-selang. Minggu pertama tak datang, minggu kedua tak datang, minggu ketiga datang. Macam juga orang bagi nafkah pada isteri yang berapa bulan? 3 bulan tak bagi nafkah. Saya dah lupa dah. Dalam tak dikatakan orang 3 bulan ke 4 bulan ni. Laki-laki yang bukan pandai itu zalim. Hari yang 2 hari sebelum habis dah dia pun datang, bawa beras 5 kilo, bawa sardin, bawa gula. Ada nafkah ya. Awak jangan mengadu kata saya tak beri nafkah. Kan 3 bulan berturut-turut tanpa beri nafkah, dia boleh mengadu kepada hakim syariah. Itu zalim, bukan cerdik. Kat dunia kau cakap cerdik, besok ke akhirat dia tanya, jawab. Jadi Allah dah sebut apa dia? Perangilah mereka itu sehingga fitnah itu terangkat. Mudah-mudahan saya baca WhatsApp Allah. Ada yang meletup sendiri, ada yang ditembak tapi tak pergi meletup. Yang terkini tempat minyak katanya meletup. Mudah-mudahan itulah pertolongan Allah pada mereka. Kita doa je lah. Mudah-mudahan lambat laun mereka itu akan dapat kemenangan insya-Allah. Jadi saya itu setakat itu, insya-Allah kita jumpa lagi masa akan datang. Kita masih memperbincangkan bab kewajipan firman Allah Ta'ala tentang kewajipan kita melakukan jihad kepada Allah SWT dan kepada agama kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon, kami yang lemah ini ya Allah memohon kepada-Mu, berilah kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestin, di Gaza dan di mana juga di setiap zaman ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka, berilah kesabaran kepada mereka, berilah anugerah mati syahid kepada mereka yang telah gugur di medan peperangan dan di tempat-tempat mereka. Ya Allah, tetapkan hati mereka dalam menegakkan agama-Mu dan berilah kekuatan dan menghadapi segala cabaran dan kemusnahkanlah, hancurkanlah mereka-mereka yang menjadi kezaliman dalam kehidupan di dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Lambat laun ya Allah, pertolongan-Mu kami harapkan. Engkau juga yang berkuasa, Engkau yang Maha Agung dan Maha Mengetahui. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Terima kasih semua. Salah silap, mohon maaf di atas kekurangan yang benar daripada Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.